Baik. Kemudian seterusnya, bila kita mendalami ilmu hadis, bila umat mula untuk dekatkan diri dengan ilmu hadis, mereka akan tahu bahawasanya bukan semua hadis yang ada dalam kitab itu sahih. Ini biasa kan? Kadang-kadang bila kita kata hadis ni palsu, takkan palsu kot dalam kitab. Hadis palsu dalam kitab. Hadis palsu tu maksudnya memang ada dalam kitab, ada sanadnya, ada perawi yang dilabel sebagai pemalsu hadis, baru kita kata palsu. Kalau hadis tu tak ada dalam kitab, kita tak panggil palsu, kita panggil la aslalahu, hadis tidak ada asal. Contoh, saya bagi contoh kat tuan-tuan. Dulu kita biasa dengar hadis yang Nabi SAW bersabda, man qara'a al-Quran wastadharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi 'asharatin min ahli baitihi wajabat 'alaihimun nar. Sesiapa yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga dan akan menjadikan dia pemberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya yang telah wajib ke atas mereka neraka. Biasa dengar? Sangat-sangat glamour lah. Siapa yang baca hadis ni? Ustaz yang buka sekolah tahfiz. Dia akan baca hadis ni biasanya. Sebab apa? Sebab nak galak orang masuk sekolah dia lah. Maka mak ayah ni pun hantar anak. Sebab apa? Sebab mak ayah kata, aku nak belajar Quran dah lambat, dah tepu dah otak, kamu pergi belajar. Nanti bila dah hafal Quran, jangan lupa ayah invitation card untuk masuk syurga. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi daripada jalur Hafs ibn Sulaiman. Bila kita kritik riwayat ni, saya kritik riwayat ni, saya kata riwayat ini mungkar, riwayat ini matruk, terlalu dhaif, tak boleh pakai. Hampir kepada palsu, tapi tak sampai kepada palsu lah, dia matruk. Matruk ni atas sikit pada palsu. Bawah mungkar, atas palsu. Matruk. Dia kata takkan Imam Tirmizi bodoh sangat kot masukkan hadis terlalu dhaif dalam kitab sunan dia. Tak, Imam Tirmizi tak bodoh. Imam Tirmizi dia bawa riwayat ni memang untuk dia kritik. Lepas dia riwayat hadis ni, dia sendiri kritik hadis tu. Dia kata hadzal hadis laisa bi sahih. Dia kata hadis ni tak sahih kerana Hafs bin Sulaiman perawi yang didhaifkan dalam hadis. Maka bila kita berinteraksi dengan kitab-kitab hadis, setelah kita ada basic dalam ilmu hadis, kita akan kata tak semestinya kitab yang hadis yang ada dalam kitab itu sahih. Contoh Sunan Tirmizi. Tuan-tuan, Imam Tirmizi masa dia tulis kitab Sunan, dia bukan nak kumpul hadis sahih. Dia nak kumpul hadis-hadis yang digunakan oleh para ulama di zaman dia dalam bab hukum. Tak kira lah hadis sahih ke tak sahih. Biasanya yang tak sahih dia akan komen. So bukan semua yang ada dalam Sunan Tirmizi itu sahih. Palsu pun ada. Tapi dia bagi tahulah palsu. Berbeza dengan Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim masa nak riwayatkan hadis, mereka syaratkan siap-siap, aku nak tulis kitab hadis yang hanya sahih je dalam ni. Musnad Ahmad bukan nak kumpulkan hadis sahih, campur riwayat-riwayat yang terbaik yang dia pernah dapat. Dhaif ringan pun ada dalam tu, dhaif berat pun ada dalam tu. Baihaqi dia tulis Sunan Kabir. Al-Imamul Baihaqi, yang tuan-tuan biasa dengar nama Imam Baihaqi. Hadis ni riwayat Baihaqi, hadis ni riwayat Baihaqi. Tuan-tuan kena tahu, Imam Baihaqi masa dia tulis kitab Sunan Kabir dia tu, dia bukan nak kumpulkan hadis sahih, dia cuma nak kumpulkan hadis-hadis yang menjadi tunjang kepada mazhab Syafi'i dalam hukum hakam. Sebahagiannya sahih dan sebahagiannya dhaif. Contoh dalam bab air musyammas. Dalam bab air musyammas, Imam Baihaqi bawa riwayat
yang digunakan oleh Al-Imam Syafi'i nak kata air musyammah ni makruh digunakan. Tapi dia kata semuanya tidak sahih. Semua riwayat dalam mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan makruh guna air musyammas tidak sahih dari sudut agama. Nampak? Maka kita kena tahu metodologi ulama menulis kitab hadis. Ada ulama-ulama hadis menulis kitab hadis nak kumpul nama-nama perawi yang teruk macam Majruhin, Ibnu Hibban. So kalau kita tengok hadis ini riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Majruhin, so kita kena letak tanda soal, sebab Majruhin tu maksudnya perawi-perawi yang dilemahkan. Hadis ni riwayat Ibnu Adi dalam kitab dia Al-Kamil, yang mana kitab Al-Kamil merupakan kitab yang mengumpulkan perawi-perawi yang dhaif. So kalau dia riwayat dalam riwayat hadis dalam tu, so timbul tanda tanya lah. Biasanya hadis tu mungkar kalau tak ada hadis yang sama dalam kitab hadis yang lain. So kita kena tahu yang tu, tuan-tuan. Baik.